Okey, baik. Selamat sejahtera dan selamat malam kepada semua. Dengar tak suara saya? Dengar, nampak tak slide saya? Kalau dengar dan nampak, sila beritahu saya. Sasilen, selamat datang. Ya, cikgu. Nampak tak slide saya? Dah nampak. Nampak ya? Okey, Ya, good. nampak. Nampak, bagus. Clear. Suara pun clear, slide pun clear, muka saya pun clear, Sasila pun clear. Cantik ni muka dia. Baik, terima Cantik ni muka kasih. cikgu. Alright, baik. Tanpa membuang masa, cikgu akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran saya pada hari ini berkaitan dengan ayat majmuk. Okey, ada pelbagai jenis ayat majmuk yang perlu dikuasai. Ada lebih daripada 30 slide, bermakna 1.5 jam ini kita akan berkampung lah di depan laptop ataupun di depan telefon bimbit atau iPad dan sebagainya. Saya gunakan komputer riba ataupun laptop saya. Tanpa membuang masa lagi, cikgu ingin memberitahu bahawa banyak pelajar yang tak dapat jawab soalan sintaksis ini. Walaupun soalan ini sangat penting ya. Kita lihat dulu tanpa membuang masa, apakah perkara penting yang perlu saya kongsikan. Baik, perkara yang ingin saya kongsikan di sini berkaitan dengan satu perkara utama. Dalam kata tugas ada kata penyambung ayat. Dan kata penyambung ayat inilah yang memainkan peranan penting untuk membantu kita menyambungkan dan memisahkan ayat. Okey, membantu kita menyambungkan ayat dan memisahkan ayat. Oleh sebab itu, kita mesti menguasai pelbagai jenis ayat supaya kita dapat skor dalam peperiksaan nanti ya. Baik, tanpa membuang masa, kita lihat pada slide seterusnya. Apa itu kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan ini menghubungkan dua atau lebih ayat yang sama rata ataupun sama taranya, sama taraf atau sifatnya masing-masing dapat berdiri sendiri ya. Ayat asal ini, kedua-dua ayat itu boleh berdiri sendiri, tetapi kita boleh menggabungkannya dengan menggunakan kata hubung gabungan. Antara kata hubung gabungan yang penting adalah seperti berikut. Apa kata hubungan yang penting? Kita lihat di sini. Kalau kamu tak faham fungsinya, kamu beritahu saya. Dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Okey? Kesemua kata ini berfungsi sebagai kata hubung gabungan. Ingat, gabungkan bermakna sama ada kita gabungkan subjek ataupun menggabungkan predikat. Okey? So kamu tak perlu salin kerana cikgu akan sediakan slide ini kepada kamu secara percuma. Okey, Miss Ai tanya apa beza dan serta. Dan serta maksudnya lebih kurang sama, tetapi serta bermaksud bersama-sama. Okey, dan di sini bermaksud kita menggabungkan dua benda yang sama taranya ataupun menggabungkan dua benda yang sama jenisnya. Okey, serta juga bermaksud bersama-sama. Walau bagaimanapun, pada kebiasaannya kita gunakan dan, barulah kita gunakan serta. Okey, baik, kita lihat slide seterusnya. Sambungkan ayat-ayat di bawah menjadi ayat majmuk. Contohnya, okey, Sasilen tolong saya, pegawai itu dari ibu pejabat, pegawai itu dari cawangan negeri Sabah. Cuba Sasilen sambungkan. Okey, cikgu. Sasilen, set 1, pegawai itu dari ibu pejabat, pegawai itu dari cawangan negeri Sabah. Macam mana kamu nak sambungkan ayat ini? Pegawai itu dari ibu pejabat dan cawangan negeri pegawai itu dari ibu pejabat dan cawangan negeri Sabah. Tengok, apabila kita nampak perbezaan dari segi predikatnya, nampak ibu pejabat berbeza, cawangan negeri Sabah berbeza, kita tak boleh guna dan. Kita hanya menggunakan dan apabila dia sama maksud ataupun jenis yang sama. Faham tak? Contoh, ibu membeli roti, ibu membeli telur. So, ibu membeli roti dan telur. Yang ini berbeza. Kalau berbeza, mesti guna apa? Kita mesti guna
atau. Terima kasih Jeff, jawapan anda betul. Okey, jawapan anda atau. Alright. So kita gunakan atau. So jawapannya apa? Saya silakan berikan jawapan yang lengkap kepada saya. Also don't know, sir. Saya dah bagi tahu jawapannya atau. Awak tidak fokus tadi. Okey, jawapannya atau. Macam mana kita sambungkan? Pegawai itu dari ibu pejabat atau cawangan negeri Sabah. Ya, selepas itu letak nokta ke tanda soal? Ni tanda soal, cikgu. Yes, kalau letak nokta, tolak markah. Ingat ya, mesti letak tanda soal. Alright. Kemudian kita lihat set kedua. Saya bukan golongan keluarganya, baru kini kami berkenalan. Saya bukan golongan keluarganya, baru kini kami berkenalan. Siapa boleh tolong saya untuk menjawab soalan yang ini pula? Ada siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba jawab soalan ini? Jawapannya, banyak pelajar akan buat salah. Tak payah tulis dari selepas atau, tak perlu kalau dia merujukkan tempat yang sama, tak perlu ya. Dari ibu pejabat, okey, atau cawangan, dari ibu pejabat atau cawangan negeri Sabah. Okey ya. Baik, kemudian kita lihat jawapan Miss Ai, dia kata tetapi saya bukan anggota keluarganya, tetapi baru kini kami berkenalan. Tak betul itu. Kalau tetapi tak boleh guna untuk menjelaskan perkara yang orang kata bertentangan dari segi waktu. Saya bukan keluarganya, malahan kami berkenalan. Okey, malahan kami berkenalan. Ada perkataan tertinggal tu, Megat. Megat, cuba buka suara tu, baca jawapan betul-betul. Ada perkataan tertinggal tu. Saya bukan anggota keluarganya, baru kini kami berkenalan. Ya, jawapannya macam mana? Baca jawapan lengkap, baca jawapan lengkap. Saya bukan anggota keluarganya, malahan kini kami berkenalan. Tak payah potong perkataan baru tu. Kita sambung saja. Cuba sekali lagi. Saya bukan anggota keluarganya, malahan baru kini kami berkenalan. Very good. Itu jawapannya. Malahan, okey, baru kini kami berkenalan. Okey. So jawapan untuk di sini ialah atau. Jawapan di sini ialah malahan. Okey, malahan ya. So bukan tetapi, okey, bukan tetapi kerana kalau kita nak guna tetapi, kita menceritakan orang yang sama. Tapi yang ini kami, maka ini berbeza. Oleh sebab kami dan tetapi orang yang berbeza, maka kita tak boleh guna tetapi. Okey, kerana pun tak boleh, kerana kita hanya boleh menggunakan kata hubung gabungan. Okey. Saya bukan anggota keluarganya, kerana apa? Memang dia bukan anggota keluarga, kenapa nak berikan sebab? Maka tak betul jawapannya Muaz. Okey. Set yang ketiga kita cuba. Dia amat suka akan bola sepak, dia dimasukkan dalam pasukan badminton. Siapa boleh cuba untuk ini pula? Cikgu. Ya, cuba. Cikgu, dia amat suka akan bola sepak, tetapi dia dimasukkan dalam pasukan badminton. Okey, dia amat suka akan bola sepak tetapi dimasukkan. Tak perlu guna dua dia. Okey, kita potong dua dia ini. So kita hanya guna apa? Kita guna tetapi. Baca sekali lagi. Dia amat suka akan bola sepak, tetapi dimasukkan dalam pasukan badminton. Yes, itu jawapan dia. Okey, itu jawapannya. So kita jangan buat kesilapan. Kalau kamu tersilap tulis begitu, mungkin kamu akan menghadapi masalah tersebut. Okey. So jangan bimbang, cikgu akan hantar slide ini dengan jawapannya. Kamu tak payah salin dan kamu akan dapat jawapannya kerana cikgu sudah hantar dalam grup. Nanti kamu rujuk sahaja. Is it alright? So kita lihat seterusnya, bahagian yang seterusnya berkaitan yang lebih susah ya. Kedua-dua orang mempelai tersebut ke pelamin lalu duduk di bersanding. Nampak tak? So siapa boleh pisahkan ayat ini kepada saya?
Saya nak pisahkan ayat. Yunis kata, betulkah Puan Aina ingin melancong ke London atau ke Perlis? Di sini nampak tak? Dua tempat yang berbeza. So melancong ke London atau ke Perlis. Okay. So boleh terima Yunis, yang tu betul sebab dua tempat yang berbeza. Yang ini pula dua tempat berbeza tetapi pegawai yang sama. Okay. So kalau berbeza, kalau dari berbeza sebab dia melibatkan ibu pejabat, dua-dua ni menceritakan cawangan ataupun pejabat ya. So yang ini pula menceritakan berbeza. So ke London atau Paris, yang lebih tepat ialah ke London atau Paris cukup. Kerana kedua-duanya merujuk tempat. Okey. Baik, kita lihat soalan yang ini. Kedua-dua orang mempelai tersebut ke pelamin lalu duduk bersanding. Ada orang tanya saya, apa beza ke dan dari? Itu kata sendi nama. Ke bermakna kita pergi. Dari bermaksud dia datang dari mana? Bermaksud dia from where? Ke ialah to where? Berbeza. Okey. Kedua-dua, bacalah untuk jawapan untuk saya, Muaz. Okey, Muaz, baca jawapan untuk saya, Muaz. Bacakan jawapan untuk saya. Siapa boleh cuba? Jangan buang masa cepat. Saya nak cuba. Okey, silakan. Yang pertama, kedua-dua kena orang bagi tahu saya di mana kata hubungnya. Lalu, okey, good. Jawapan kamu? Kedua-dua orang mempelai tersebut ke pelamin. Okey. Yang kedua, kedua-dua orang mempelai tersebut duduk bersanding. Yes, kalau tak ada tersebut, tolak markah. Ingat ya, mesti ada tersebut. Okey, syabas, itu jawapan yang betul. So, jawapan yang betul kita tulis di sini supaya pelajar nampak. Okey, nanti cikgu tak tulis lagi dah sebab kamu kena catat sendiri nanti ya. So, jawapan di sini berkaitan dengan kedua. Okey, saya type sekali lagi. Dua orang mempelai tersebut ke pelamin. Okey. Kemudian lama dia dah potong pula tapi tak apa. Yang pertama, okey, ayat pertama dua mempelai tersebut ke pelamin. Ayat kedua, dua mempelai tersebut duduk bersanding. Okey, duduk bersanding. Itu jawapan yang betul. Itu jawapan betul lah. Baik, kita lihat seterusnya soalan kedua. Dia begitu tenang sahaja manakala teman karibnya gelisah tak keruan. Tak keruan bermaksud dia orang gelisah lah, asyik berfikir macam-macam. Apa jawapannya? Saya cikgu. Ya, cuba. Dia begitu tenang saja. Dia teman karibnya gelisah tak kerun. Teman karibnya Gelisah tak gelisah tak keruan. Okey, tak keruan. Alright, betul. Itu jawapannya. Itu cara kita tulis ya. Alright, next. Kita lihat seterusnya. Kalau pelajar kurang perkataan tersebut, tolak 1 markah. Kalau soalan itu 2 markah, yes, akan tolak 1 markah. Ada juga sewaktu dalam PD3, kalau kurang 1 perkataan saja, terus kosong. So, sewaktu kalau kita guru, kita ajar murid, sewaktu kalau dia kurang 1 perkataan, terus kosong dan minta dia buat pembetulan. Kalau pelajar saya, memang saya buat begitu. Supaya dia akan ingat seumur hidup, dia tak akan berani nak buat kesilapan itu lagi. Okay? So, kita lihat di sini. Apa yang saya lupa. Saya lupa orang pula. Ada orang ke? Tak ada orang. Kedua, di sini saya lupa orang ya. Di sini saya lupa orang. Maka saya kena tulis. Sorry, di sini saya lupa orang. Saya kena tulis. Kedua-duanya ada orang. Okay? So, you kena tulis orang di sini ya. So, saya cuma buat di sini ajalah. Kedua-dua orang.
Okey. Saya sambungkan ini saja, you tahulah sendiri. Saya sudah kurang begitu. Nampak tak? Ini kesilapannya. Alright, next soalan ketiga. Lori itu sangat syarat dengan muatan. Okey, sangat syarat dengan muatan alat atap genting dan kepingan jubin lantai. Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba boleh? Ya, silakan. Siapa nama tu? Nama saya Sofia. Sofia Nazli. Silakan Sofia, saya Ya. ingat lagi. Yes. Lori itu sangat syarat dengan muatan atap genting. Lori Sangat syarat dengan muatan atap genting. Yes. Yang ayat kedua? Lori itu sangat syarat dengan kepingan jubin lantai. Lori itu sangat syarat dengan apa? Muatan kepingan jubin lantai. Tidak, dengan kepingan jubin kepingan jubin lantai. Okey ya. So di sini tak perlu guna muatan. Okey, dalam ini boleh ada optional. Kalau kita sebab kita kata muatan atap genting, di sini kamu tulis muatan, betul? Dengan muatan kepingan jubin. Alright, betul lah. Betul jawapannya Sofia, Tania. Kalau tak ayat kedua tak ada muatan, maka dia tak dapat merekah. Okey ya. Alright, dalam hal ini Sofia betul, maka syabas saya ucapkan kepada kalian jawapan ini betul. Alright, Tania, dan cikgu akan hantar gambar ini kepada kamu. Ingat, jangan buat kesilapan ataupun orang kata kecuaian ini ya. Baik, yes, saya akan hantar sesilen, jangan bimbang, saya akan hantar dalam grup. Okey, kamu jangan risau, tak perlu salin. Okey, cikgu. Okey. Alright, kita lihat seterusnya. Soalan yang seterusnya. Kita lihat di sini perkara yang lebih susah. Ini baru warm up. Ini warm up saja ya. Sekarang kita lihat perkara yang lebih susah. Jenis gabungan, dia ada 3 jenis gabungan. Ingat ya, gabungan susunan fakta yang berturutan, susunan fakta yang bertentangan, bermaksud fakta berbeza. Susunan yang menggabungkan 2 ayat atau lebih dengan menggunakan kata hubung berpasangan. Itu namanya jenis-jenis gabungan yang utama. Kena tahu, apa yang perlu kita tahu dalam hal ini, kita harus menguasai fakta yang berurutan. 还得甩给别人看到你按到公司。 Hello, jangan buat bising yang baru masuk. Okey, baik. Susunan fakta yang berturutan pertama, fakta yang bertentangan. Against, facts that against. Satu lagi ialah menggabungkan 2 ayat atau lebih dengan menggunakan kata hubung berpasangan. So kata hubung berpasangan juga jatuh dalam apa? Dalam kategori kata hubung gabungan. Kita lihat di sini beberapa perkara yang berbeza. Susunan fakta yang berturutan. Contohnya, apa maksud fakta berturutan? One by one kita belajar. Menggunakan kata perkataan kata hubung seperti apa? Fakta berturutan menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, serta, lagi, sambil, tambahan pula, malahan. Nampak? Dan satu lagi lah kemudian. Biasanya merujuk subjek yang sama. Merujuk subjek yang sama. Okey? So contohnya apa? Norma dan suaminya ke Kuala Terengganu lalu ke Kota Baru. Bermakna dia pergi ke 2 tempat yang berbeza. Maka kita gunakan ke Kuala Terengganu dengan ke Kuala Terengganu lalu ke Kota Baru. Bermakna dia pergi ke tempat berbeza ya. Okey, Fatin serta Fatah bukan adik-beradik tetapi saudara sesusuan sahaja. Sesekali tidak pernah saya mencerca beliau, malah saya puji beliau. Okey, pemuda galak itu memandang Cik Hasna sambil mengenyitkan matanya. Blink the eyes is mengenyitkan matanya. Pesalah itu diam sebentar kemudian mula meronta-ronta, akhirnya melarikan diri. Pendapat beliau itu amat cetek, tambahan pula disampaikan dengan cara yang tidak sistematik. Tanpa menerima arahan ibu, Kak Mah ke dapur lalu membuat minuman untuk tetamu yang hadir. Ketua kampung, ketua adat dan penghulu ialah wakil penduduk kampung dalam kes bicara tanah pusaka tersebut. Kita lihat di sini. Cikgu, boleh saya tambah mereka soalan yang kedua. Tetapi mereka tak perlu, kita tak perlu tambah perkataan itu, okey, kita tak perlu tambah.
Baik, Miss Ai, cuba pisahkan ayat yang pertama untuk saya. Miss Ai, cuba pisahkan. Tuan Norma dan suaminya ke Kuala Terengganu. Tuan Norma dan suaminya ke Kota Baru pula. Nampak tak? Okey, ini bermakna kita mesti letak kita kata Puan Norma dan suaminya ke Kuala Terengganu. Ayat kedua, Puan Norma dan suaminya ke Kota Baru pula. Nampak? Pula itu hanya ada pada ayat yang kedua. Kalau ayat pertama pun letak pula, tolak markah. Okey ya. Antara dan serta cikgu dah bagi tahu. Okey, serta bermaksud bersama-sama. Okey, serta bermaksud bersama-sama. Serta juga boleh membawa maksud dan jika keadaannya orang kata subjek itu membuat perkara yang bersama-sama ataupun melakukan sesuatu, biasanya untuk kata kerja. Alright, kita lihat di sini soalan yang kedua. Lim Zenying tolong saya. Lim Zenying tolong saya. Fatin serta Fatah atau Fatin dan Fatah sama maksudnya ya, jangan bimbang. Okey, silakan. Oh dear. Cuba. Fatin serta Fatah bukan adik-beradik. Alright, ayat kedua. Ayat kedua. Fatin serta Fatah saudara sesusuan sahaja. Yes, Fatin serta Fatah. Okey, saudara sesusuan sahaja. Okey. Baik, nombor 3 kita lihat pelajar seterusnya, tolong saya jawab pisahkan ayat ini. Tolong saya pisahkan ayat ini. Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Alina, cuba Alina. Cikgu, ayat yang mana cikgu? Ayat yang ketiga. Alina cuba ya. Okay. Sekali-kali tidak pernah saya mencerca beliau. Okey. Saya puji beliau. Yes, nampak tak? So kita ayat pertama di sini, ayat kedua di sini. Dia ada subjek dan predikat. Di sini ialah subjek, di sini ialah predikat. Maka digunakan malah. Alright, thank you. Alright, seterusnya soalan yang keempat. Pemuda galak. Soalan keempat. Siapa nak tolong saya pisahkan ayat? Kalau tidak, saya panggil nama. Kalau saya panggil nama, kena jawab. Adin, cuba Adin. Adin, tolong saya pisahkan ayat ini. Pemuda galak ini memandang Cik Misnah. Okay, very good. Pemuda galak ini mengenyitkan matanya. Yes, pemuda galak ini ialah subjek yang melakukan dua perbuatan. Perbuatan pertama yang dilakukannya ialah memandang Cik Misnah. Perbuatan yang kedua ialah mengenyitkan matanya. Pandai. Terima kasih Adin. Rusdan, Afiq Rusdan, silakan soalan yang kelima. Afiq Rusdan, silakan. Afiq Rusdan nak cuba? Ika Putri nak cuba tak Ika Putri? Ataupun Rafiq Anugrah nak cuba? Ada yang nak cuba? Lim Zenying. Ya. Saya nak cuba dia boleh. Ya, siapa ni? Megat dia. Megat cuba Megat. Nombor 5 ya? Ya. Okey tak. Pesalah itu diam sebentar. Pesalah itu mula meronta-ronta, akhirnya melarikan diri. Nampak tak? Tak boleh. Dia kena pisah kepada 3 ayat. Dia kena pisah kepada 3 ayat. So jawapannya apa? Pesalah itu akhirnya melarikan diri. Cuba pertama, cuba sekali lagi. Yang pertama, pesalah itu diam sebentar. Yes. So, pesalah itu mula meronta-ronta. Okey, ayat ketiga. Pesalah itu akhirnya melarikan diri. Yes, pesalah itu ialah subjeknya.
Okey, kalau ada koma di sini, kita mesti bina ayat ketiga. Ingat ya. So kadang-kala dalam peperiksaan diberikan 2 ayat, perlu tukar kepada 6 ayat. Maka kita harus tukar kepada satu ayat ini harus tukar kepada 3 ayat. So ini untuk tahap SPM dan juga tahap PD3 pun boleh keluar soalan seperti ini ya. Baik, kita lihat di sini perbezaan, ada orang tanya perbezaan antara dan dengan serta. Dan serta ada persamaan. Perbezaan di sini ialah apabila serta dia mesti melibatkan orang kata penyertaan sesuatu aktiviti ya. Baik, kita lihat nombor 6. Pendapat beliau itu nombor 6, siapa nak tolong saya? Damian nak tolong saya, Damian? Ya, boleh. Okey, cuba salah tak apa, kita belajar. Waktu belajar kita boleh buat salah, no problem. Yang penting mesti cuba. Saya cikgu. Siapa tu? Cikgu, boleh saya try cikgu? Tunggu orang lain dulu. Sasilan, awak sudah try tadi. Boleh cikgu. Alright, silakan. Tambah bila itu amat cetek. Yang malu try boleh type jawapan secara private kepada saya akan type betul ke salah. Okay, no problem siapa nak cuba tu? Megat nak cuba ke? Sekejap. Yang nombor 6 ya. Ya, nombor 6. Sekejap. Patrina kalau nak cuba pun please. Pevinash kalau nak cuba silakan. Okay. Ha Ping kalau nak cuba silakan. Rafiq. QQ dah dapat buku ke belum? Cikgu dah post dah lama dah. Awak dah dapat buku ke belum? Cikgu saya cuba ya. Nombor 6. Ya, silakan. Okey. Pendapat beliau itu amat cetek. Alright. Pendapat beliau itu disampaikannya dengan cara yang tidak menarik. Pendapat beliau itu, nampak? Cikgu nak beritahu awak, subjek berhenti ini, itu ialah penanda subjek. Nampak? Kalau kita nampak itu, kita mesti gunakan itu di sini. Itu dan ini ialah penanda subjek. Okay, biasanya dia berhenti di situ. Maka kita harus guna pendapat beliau itu amat cetek, ayat pertama. Pendapat beliau itu disampaikannya dengan cara yang tidak menarik. Nampak? Itu cara kita gunakan tambahan pula sebagai kata hubung. Okey ya. Baik, seterusnya kita nak Durga jawab soalan yang ke-7, Durga. Cikgu gunakan beberapa teknik untuk bertanya kepada pelajar. Maka cikgu harap pelajar-pelajar boleh jawab. Okey. Sukriti ataupun siapa ni? Samuel nak cuba pun boleh. Kalau pelajar tambah perkataan yang tidak diperlukan seperti kata ganti nama mereka, dia akan tolak markah ke? Yes, pasti akan ditolak markah kerana jawapan hanya ada satu sahaja. Tak boleh lebih-lebih jawapannya itu, okey? So jangan buat kesilapan ya. Baik, mari kita lihat. Siapa nak cuba? Kalau nak siapa tu? Saya nak cuba. Okey, silakan. Kak Mah ke dapur. Kak Mah ke dapur. Okey. Kak Mah membuat minuman untuk tetamu yang hadir tanpa menerima arahan ibu. Tak boleh lah. Bermaksud awak kekurangan satu. Ayat pertama tu sudah salah. Ayat pertama tu sudah salah. Kalau ada koma di depan sebelum kata hubung, koma itu berfungsi, depan koma itu berfungsi sebagai apa? Cuba lihat, tanpa menerima arahan ibu, Kak Mah ke dapur ni bermakna siapa yang pergi ke dapur? Siapa yang pergi ke dapur? So jawapannya apa? Saya cuba cikgu. Ya, silakan. Tanpa menerima arahan ibu, Kak Mah ke dapur. Bagus. Kak Mah ke dapur membuat minuman untuk tetamu yang hadir. Yang ini pun salah. Tak boleh gunakan inti ayat pertama kepada ayat kedua. Tak boleh. Jadi tanpa menerima arahan ibu, Kak Mah membuat minuman untuk tetamu yang hadir. Yes, itu jawapannya. Nampak tak? Tanpa menerima arahan ibu, Kak Mah ke dapur. Tanpa menerima arahan ibu, Kak Mah membuat minuman untuk tetamu yang hadir. Itu jawapannya. Itu cara kita buat.
Itu cara kita orang kata memisahkan ayat tersebut. Kalau pelajar tidak menulis tanpa menerima arahan ibu, bermakna awak sudah menukar maksud ayat sebenar. Setuju tak? Maka jangan buat kesilapan. Ada pelajar, ada namanya Vivo tu, dia secara private dia hantar mesej kepada saya. Saya terima jawapan itu tapi tak dapat markah penuh kerana tanpa tu dia tulis huruf kecil. Tanpa mesti huruf besar. Tanda baca saya ambil kira ya. Ashley mesti huruf besar ya tanpa tu. Kalau tak ada, tak boleh. Alright, next. Soalan yang ke-8. Ashley, saya denda kamu untuk jawab, Ashley. Silakan. Ashley, gunakan mikrofon. Okey, cepat sikit. Kita tak ada masa lagi. Saya cuba, cikgu. Ya, sila. Ketua kampung wakil penduduk kampung dalam kes bicara tanah pusaka itu. Ayat 1, ayat 2, ketua adat ialah wakil penduduk kampung dalam kes bicara tanah pusaka itu. Ayat ketiga, penghulu ialah wakil penduduk kampung dalam kes bicara tanah pusaka itu. Ayat kedua dan ayat ketiga tu betul, tapi ayat pertama tu silap. Dia tak ada ialah pula. Mesti ada ialah. Tertinggal perkataan ialah tadi. Saya anggap siapa yang bercakap tu? Saya anggap puan ataupun saudari telah tertinggal perkataan ialah ni satu kesilapan. Bermakna tolak markah lah. Ialah mesti ada dalam ketiga-tiga ayat. Jangan buat kesilapan. Ayat 8 salah jika gantikan dengan serta, betul tak? Yes. Okay. Kerana maksudnya tak sama. Yes, sebab maksud dia mesti sama orang kata dia punya jawatan ya, dan sebagainya penduduk ya. So kita lihat seterusnya berkaitan dengan perkara yang seterusnya pula. Baik, kita ada banyak lagi latihan, jangan bimbang. Lepas ni kita bincang lagi. Baik, seterusnya bersusunan fakta yang bertentangan. Kita lihat tadi fakta berbeza, tetapi sekarang fakta yang bertentangan ya. Cuaca di bahagian hulu mendung namun di bahagian baruh cerah. Orang itu kaya, sebaliknya adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Datuknya pejuang bangsa dan negara tetapi anaknya pengkhianat negara. Mengapakah dia dalam kumpulan kita padahal namanya tiada dalam senarai? Borang saya untuk memohon jawatan itu diterima, tetapi permohonan kawan saya ditolak. Okey, orang tua itu bekerja sebagai buruh ladang ke getah, walhal anak-anaknya pegawai yang berpangkat tinggi. Okey, ayahnya ke madrasah kerana bersolat, tetapi anak lelakinya ke pusat karaoke kerana berhibur. Nampak tak? Okey. Kemudian hari bekerja di negara ini 5 hari, iaitu dari hari Isnin hingga hari Jumaat, melainkan hari cuti umum. Okey. Baik, soalan yang pertama, siapa nak pisahkan ayat ini untuk saya? Nak cuba? Ya, silakan. Soalan 1. Ya, silakan. Cuaca di bahagian hulu mendung. Itu yang pertama. Kedua, cuaca di bahagian baruh cerah. Cuaca di bahagian tu penting ya. Yang ni subjek. Cuaca di bahagian hulu mendung. Cuaca di bahagian baruh cerah. Very good. Okay. Baik, bagus. Yang kedua, orang itu kaya, sebaliknya adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Saya cuba. Ya, silakan. Orang itu kaya tak jelas ya suara tu. Tak jelas suara tu.
Aduh, kenapa suara macam tu pula? Minta orang lain pula. Minta orang lain pula. Minta orang lain pula jawab. Cikgu, Ya, silakan. orang itu kaya. Adik-adiknya yang adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Alright, betul. Alright, orang itu kaya, ayat pertama. Ayat kedua, adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Bolehkah saya tulis adik-adik orang kaya itu? Tak boleh, tak perlu kerana subjeknya sudah ada di sini. Okay? So tak perlu tulis, banyak pelajar akan tulis orang itu kaya ayat pertama, adik-adik orang kaya itu miskin, yang tinggal di desa miskin. Tak boleh. Jangan buat begitu kerana anda mengubah subjek dan predikat yang sudah lengkap pada bahagian kedua ini. Inilah yang menyebabkan pelajar buat kesilapan. Boleh terima jawapan padahal, walhal, namun, tetapi. Boleh terima. Semua ini sama maksudnya kerana berada pada kumpulan yang sama. Okey, berada pada kumpulan yang sama. Cikgu, Ya, saya tanya, kalau orang kaya, orang itu kaya koma, dia mesti ada koma ke? Sebab Kalau tak ada ada sebab, koma? ya, mesti ada sebab sebaliknya. Sebab apabila sebaliknya ni, sebelum sebaliknya biasanya kita tulis koma dan biasanya tanda baca seperti ini tidak akan ditolak markah. Kalau tak ada koma pun masih boleh terima. Tapi kalau ada koma, kita boleh berhenti sekejap. Tujuan koma ini supaya waktu kita baca, kita berhenti sekejap. Orang itu kaya, sebaliknya adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Kalau tak ada koma, macam mana kita baca? Orang itu kaya, sebaliknya adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Dia nampak macam tak begitu sesuai ayat tu. Untuk menjelaskan intonasi, kita masukkan koma. Orang itu kaya, sebaliknya adik-adiknya yang tinggal di desa miskin. Itu sebabnya sebaliknya boleh bermula pada awal sebagai penanda wacana. Okey? Okey, terima kasih. Baik, kita lihat seterusnya. Soalan ketiga, siapa nak cuba? Boleh saya cuba, cikgu? Silakan, Sasi. Datuk Pejuang Bangsa dan Negara. Datuk ke datuknya? Datuknya, cikgu. Tak nampak, cikgu. Datuknya Pejuang Bangsa dan Negara. Soalan satu dengan soalan kedua, anak pengkhianat negara. Anak ke anaknya? Anaknya. Tak pakai spek, cikgu, tak nampak. Pakai spek dulu baru masuk kelas saya, ya? Okey, cikgu. Okey, nombor 4. Betul ke, cikgu tu? Betul lah tu. Datuknya Pejuang Bangsa. Satu lagi, datuknya Pejuang Negara. Sebab sini ada dan. Okey? Ya, cikgu. Ayat ketiga, anaknya pengkhianat negara. Okey, So ini ada totally tiga soalan. Dia tukar kepada 3 ayat. Bukan 3 soalan, 3 ayat. Kalau kata hubung tidak perlu letak tanda koma, pelajar tulis koma, tolak markah, ya. Tolak markah. Okey, cikgu. Okey, ya. Okey, seterusnya. Mengapakah dia dalam kumpulan kita padahal namanya tiada dalam senarai? So, apa jawapannya? Siapa nak cuba tu? Mengapakah dia dalam... Ya, silakan. Silakan. Mengapakah dia dalam kumpulan kita? Okey, ayat kedua. Namanya tiada dalam senarai. Namanya tiada dalam senarai, betul. Yang ini dua-dua ayat. Ayat pertama tanda apa? Ayat kedua tanda apa? Ayat yang ni tanda ayat pertama saya pasti, cikgu. Ayat pertama tanda apa? Ayat pertama. Kalau ada mengapakah, mesti tanda apa? Tanda soal. Ya, tanda soal. Ayat kedua pun mesti tanda soal. Inilah ayat tanya tanpa kata tanya. Okey? Ayat tanya tanpa kata tanya. Alright. Ayat kelima, siapa nak cuba? Ayat kelima.
Cikgu, saya try cikgu. Silakan. Borang saya untuk memohon jawatan itu diterima. Bagus. Permohonan kawan saya ditolak. Permohonan kawan saya ditolak. Very good. Itu jawapannya. Okay. So ayat pertama, borang saya untuk memohon jawatan diterima. Ayat kedua, permohonan kawan saya ditolak. Alright, next. Soalan yang ke-6. Siapa nak cuba? Mesti ada inisiatif. Jangan buang masa. Saya nak cuba juga. Okey, silakan. Orang tua itu bekerja sebagai buruh ladang getah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya pegawai yang berpangkat tinggi. Very good. Itu jawapannya. Kalau kamu tulis anak-anak orang tua itu pegawai yang berpangkat tinggi, tak betul ya. Jangan ubah dari segi subjeknya. Subjek jangan ubah ya. Baik. Yang ini pula ayahnya ke madrasah. Okey. Kerana bersolat, tetapi anak lelakinya ke pusat karaoke kerana berhibur. Nampak tak? So ayahnya ke madrasah kerana bersolat. Ayat kedua, anak lelakinya ke pusat karaoke kerana berhibur. Hari bekerja di negara ini, yang ni cikgu nak cikgu Jeff. Cuba cikgu Jeff. Okey. Ya. Baca soalan dulu. Hari bekerja di negara ini. Kuat sikit cikgu, kuat sikit Jeff. Hari bekerja di negara ini 5 hari, iaitu dari hari Isnin hingga hari Jumaat, melain hari cuti umum. Okey, melainkan hari cuti umum. Okey, apa jawapan? Ini boleh pisah kepada 2 ayat. Hari bekerja di negara ini 5 hari, iaitu dari hari Isnin hingga hari Jumaat. Okey, ayat kedua. Ayat kedua, ingat? Boleh tak? Kalau tak boleh, saya tolong jawab. Ya. Ini soalan kebat ya. Ini soalan kebat ni sebenarnya. Soalan kebat ini bermaksud saya nak boleh tahu orang ini ada ilmu tata bahasa yang tinggi ataupun tidak. Dan satu lagi dari segi logiknya macam mana. Okey? So di sini hari cuti umum macam mana? Boleh tak? Atau nak saya tolong cepat kita jimat masa? Cikgu tolong. Jeff, macam mana? Boleh saya tolong? Ya, cikgu silakan. Okey, cikgu nak beritahu awak satu perkara penting ya. Kalau nampak perkataan melainkan ataupun kecuali, kalau nampak melainkan ataupun kecuali, ingat ya. Kalau nampak melainkan ataupun kecuali, di sini dari segi subjeknya mesti tambah apa? Mesti tambah tidak. Hari tidak bekerja. Okey ya. Hari tidak bekerja. So jawapannya apa Jeff? Ada ayat kedua? Hari tidak bekerja di negara ini, hari cuti umum. Yes, hari tidak bekerja di negara ini, hari cuti umum. Ingat ya, soalan ini nampak macam mudah tapi sebenarnya susah. Okey. So tak boleh gunakan gaya berbeza. Yang ini gunakan gaya tidak saja. Mesti guna perkataan tidak kerana kita membuktikan bahawa fungsinya mesti ada perkataan tidak tu sebab melainkan bermaksud tidak. Okey, clear? Faham Jeff? Faham. Okey, good. Kalau sudah, kita akan lihat ke sini. Eunice Wen kata apa? Melainkan hari umum. Melainkan hari umum tak boleh. Okey, tak boleh tukar begitu sebab melainkan ialah kata hubung. Miss, question number 4. Mengapakah di dalam kumpulan dia? Mengapakah namanya tiada dalam senarai? Oh, okey. Miss Michaela, mengapakah dia dalam kumpulan kita? Alright. Mengapakah namanya tiada dalam senarai? Namanya tiada dalam senarai, mengapakah namanya tiada dalam senarai? Dua-duanya boleh terima. Alright ya. Sebab satu boleh membentuk ayat tanya tanpa kata tanya. Thank you. Kita lihat seterusnya. Susunan menggabungkan ayat 2 atau lebih, yang ini cikgu berikan sebagai satu bacaan sajalah. Sebab ini melibatkan kata hubung gabungan ya. Apakah senarai kata hubung gabungan yang ada dalam subjek BM? Cikgu kongsikan kepada kamu. So jangan gunakan yang salah selepas ini ya. Yang betul kita lihat di sini. Lebih baik, okey, lebih baik daripada.
apakah ataupun, makin-makin atau semakin-semakin. Nak guna makin, dua-dua makin. Nak guna semakin, dua-dua semakin. Okey? Adakah ataupun atau kalau pun ini bracket bermaksud boleh jadi pilihan ya. Sama ada atau, baik mahupun, bukan sahaja tetapi juga. Bukan sahaja, okey, baik mahupun, bukan sahaja tetapi juga. Jangankan pun, dan banyak lagi cikgu kongsikan nanti. Kalau hari bekerja bukan hari cuti umum, tak boleh terima. Mesti ada perkataan tidak. Jangan tukar faktanya. Okey. Next kita lihat contoh. Adakah orang yang datang itu polis atau pengawal keselamatan? Okey. Kami ragu-ragu sama ada berita itu sahih atau palsu semata-mata. Ya, bukan sahaja tetapi sudah ada. Bukan sahaja tetapi juga. Bukan sahaja tetapi salah. Bukan sahaja tetapi juga. Jangankan bapa, anaknya pun usahawan berjaya di bandar ini. Lebih baik kita ke rumahnya memohon maaf daripada kita berdegil hati. Apakah ayahmu akan hadir dalam masyarakat agung nanti atau diwakili oleh ibumu? Perangai Pak Hitam bagai maksud peribahasa tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Okey, sini ada satu orang kata ada satu mana pergi? Alamak, salah tekan. Kitab pengapa. Ada sini ada satu kesilapan, saya ubah sedikit. Alright, kita lihat jawapannya. Kita lihat balik slide itu. Kita lihat balik slide tersebut. Okey. Tetapi apakah ayahmu akan hadir dalam mesyuarat nanti atau diwakili oleh ibumu? Perangai Pak Hitam bagai maksud peribahasa tua-tua keladi, makin hari makin menjadi. Perangai kedua-dua orang adik-beradik itu, baik adik maupun abang, sama saja. Kereta lama ini berguna bukan saja untuk ayah ke bengkel tetapi juga untuk ibu ke pasar. Okey. So nanti kamu boleh cuba pisahkan ayat, okey, dan kita lihat nanti siapa yang betul semua boleh cuba ya. Boleh cuba nanti dengan menggunakan pelbagai kata hubung perpasangan yang berbeza. Ini juga kata hubung yang ada dalam BM yang boleh digunakan oleh pelajar. Okey, kata-kata hubung ini boleh digunakan oleh pelajar. Baik atau ataupun, baik mahupun, bagaimana begitu juga, bukan sahaja bahkan atau bukan sahaja tetapi juga, daripada baik, daripada lebih baik, jangankan pun, lebih baik daripada, ini pun, ini kan pula, entah, sedangkan apa pula. Sedangkan apa lagi? Sedangkan tambahan pula. Semakin, dan usahkan pun. Okey? So yang ini boleh kita gunakan sebagai apa? Sebagai kata hubung berpasangan. Thank you. Kata hubung pancangan pula. Ada banyak ya. Yang ini lebih susah. Pelajar-pelajar kena berikan perhatiannya. Kata hubung pancangan lebih banyak. Dia ada 3 jenis. Kata hubung pancangan relatif. Okey, kata hubung pancangan komplement, relatif, komplement, keterangan. Apa bezanya? Cikgu akan terangkan satu persatu supaya kamu faham. Pertama, kita lihat kata hubung pancangan relatif. Apabila dinamakan sebagai relatif dalam BM, ada berapa kata hubung yang berkaitan dengan relatif? Hanya ada satu sahaja, iaitu kata hubung yang. Hanya ada satu. Apa maksud relatif? Bermakna dia relatekan perkara subjek dengan perkara predikat. Maka hanya ada satu saja kata hubung relatif yang perlu kita kuasai. Okey ya. Contohnya, pemain yang mewakili klub kita dari negara Brazil. Ribu taufan yang melanda negara itu amat dahsyat sekali. Doktor muda yang merawat pesakit kanser tadi ke Sarawak. Pendebat yang sedang membuat bidasan itu sungguh hebat. Okey. Yang kelima, kumpulan choir sekolah kita dianggotai oleh murid yang pelbagai kaum. Kemudian, pasukan kami akan menjalani operasi di hutan yang tebal, yang paling tebal di negara kita. Allahyarham Dato' Mokhtar Dahari ialah pemain bola sepak kebangsaan yang berasal dari negeri Selangor. Beliaulah tokoh yang memenangi anugerah tersebut bersempena dengan Hari Guru pada tahun ini. Okey, ada 8 ya.
So ayat pertama, bagaimana kita bezakan? Cikgu nak berikan satu tips. Okey, cikgu nak bagikan satu tip kepada kamu. Kalau nampak perkataan yang, mesti tukar kepada apa? Mesti tukar kepada itu. Tukarkan perkataan itu. Ingat ya, sebab kita memasukkan penanda subjek pada ayat yang pertama. Maka jawapan pertama, siapa nak cuba, seorang kalau boleh cuba beberapa soalan supaya jimat masa kita. Kalau tidak, kita bazirkan masa. Saya cuba cikgu. Ya, silakan. Tukarkan kepada itu tadi kan? Ya. Pemain itu akan mewakili kelab kita dari negara Brazil. Oi, banyaknya panjangnya, tak boleh. Habis pemain dia akan jadi satu ayat je lah. Pemain itu akan mewakili kelab kita. Yes. Satu ayat. Pemain itu dari negara Brazil. Wow, hebat. Bagus. Okey, soalan yang seterusnya cuba lagi. Saya teruskan boleh tak? Ya, silakan. Ribut taufan melanda negara itu. Yes, kalau sudah ada itu di belakang, cikgu nak beritahu, kalau ada itu di belakang, tak payah tambah itu di depan lagi, okey? Okey. Ribut taufan itu amat dahsyat sekali. Very good. Bagus. Ribut taufan melanda negara itu. Ribut taufan itu amat dahsyat sekali. Okey? Cuba sekali lagi. Cuba soalan yang ke-7 hingga 3 hingga 8 cubalah. Alang-alang cubalah. Okey, saya cuba. Ya. Doktor muda itu merawat pesakit kanser. Doktor muda itu tadi ke Sarawak. Boleh ke doktor muda tadi ke Sarawak? Dia jadi macam mana tu? Merawat pesakit kanser. Doktor muda itu merawat pesakit kanser. Ayat 1. Merawat pesakit kanser tadi. Doktor muda merawat pesakit kanser tadi. Doktor muda itu ke Sarawak. Okey. Dalam ayat di sini, saya nak buat sedikit pembetulan ya. Tadi di sini kita tengok doktor muda merawat pesakit kanser. Doktor muda yang merawat pesakit kanser tadi ke Sarawak. So di bermaksud ayat pertama tu wajar tak kita letak tadi? Wajar tak letak tadi? Tak wajar, okey. So di sini sepatutnya lah doktor muda itu merawat pesakit kanser. Bagus, dah betul tadi. Ayat kedua, doktor muda tadi ke Sarawak. Okey, doktor muda tadi ke Sarawak. Baik, yang keempat. Pendebat itu sedang membuat bidasan. Okey. Pendebat itu sungguh hebat. Very good. Bagus Tania. Yang kelima. Okey. Kumpulan choir sekolah kita dianggotai oleh murid. Murid. Okey. Ya, sampai murid. Kumpulan choir sekolah kita pelbagai kaum. Macam mana? Kumpulan choir sekolah kita, subjek, betul? Predikat pertama ialah dianggotai oleh murid. Maka ayat kedua, kalau murid tulis kumpulan choir sekolah kita dianggotai oleh pelbagai kaum, tak boleh. Dia mesti begini. Kumpulan choir sekolah kita dianggotai oleh murid. Ayat kedua, kumpulan choir sekolah kita pelbagai kaum. Yes. Sebab kumpulan tu pelbagai kaum. Itu yang cuba dijelaskan. Okey. Baik, nombor 6. Pasukan kami akan menjalankan operasi di hutan. Okey. Apa yang paling tebal di negara kita? Hutan. Maknanya hutan. Macam mana boleh jadi pasukan pula? Hutan itu paling
hutan itu paling tebal di negara kita. Bagus, tahniah sekali. Hutan itu paling tebal di negara kita. Okey, good. Okey. Ayat pertama Allah tertinggal yarham. satu perkataan. Ayat pertama tinggal satu perkataan. Sepatutnya di hutan itu. Nampak? Pasukan kami akan menjalani operasi di hutan itu. Hutan itu paling tebal di negara kita. Okey, baik. Baik, yang ketujuh. Allah yarham Datuk Mota Dahari ialah pemain bola sepak kebangsaan. Okey. Boleh tak saya guna beliau? Tak boleh. Tak Inilah boleh. dia. Kalau guna beliau, salah lah tu sebab dalam soalan asal tak ada beliau. Okey. Okey, saya cuba lagi. Ayat kedua. Cuba lagi. Okey. Allah yarham Datuk Mota Dahari ialah pemain bola sepak kebangsaan. Yes. Allah yarham Datuk Mota Dahari berasal dari negeri Selangor. Tahniah, betul. Yang ke-8. Okey, akhir sekali. Beliaulah tokoh memenangi anugerah tersebut. Beliaulah tokoh kejap. Beliaulah tokoh. Kalau ada yang ini dia mesti berhenti. ke? Ini memanglah kebat. Nampak dah? Dia Okey, makin lama makin betul. susah kan? Beliaulah tokoh itu. Yes. Beliaulah tokoh memenangi anugerah. Beliaulah tokoh memenangi anugerah tersebut bersempena dengan Hari Guru pada tahun ini. Tak boleh. Ayat pertama ialah beliaulah tokoh itu. Ayat kedua, beliaulah memenangi anugerah tersebut bersempena dengan Hari Guru pada tahun ini. Kalau ada lah, tak payah ada itu. Okey ya? Okey. Zening dia nak soalannya ayat kelima. Ayat kelima ialah kumpulan choir sekolah kita dianggotai oleh murid. Kumpulan choir sekolah kita pelbagai kaum. Maksudnya, okey? Itu jawapannya ya. Baik. Satu lagi jawapan yang ada lagi? Tak ada lagi. Dah. Okey, kita lihat seterusnya. Slide seterusnya berkaitan dengan perhatian. Ayat majmuk panjangan relatif terbentuk apabila satu ayat kecil dipancangkan kepada ayat induk. Contoh, kereta itu kereta Encik Fahmi, kereta itu berwarna merah. So, kereta yang berwarna merah itu kereta Encik Fahmi. Okey, sebab ayat induk ialah ayat utama. Ayat utama ini menceritakan kereta itu kereta Encik Fahmi. Ayat kedua, kereta itu berwarna merah. So nampak dah ada dua-dua itu di sini. Apabila nampak dua-dua itu, kalau ada sambungkan ayat, nampak dua-dua itu, sah mesti gunakan yang. Gantikan kereta itu dengan menggunakan yang. Itu ialah tip yang ingin saya kongsikan kepada kamu semua. Okey? So kita lihat seterusnya. Kalau bangunan, perkataan yang bukan saja digunakan sebagai penghubung relatif, tetapi juga digunakan sebagai pengganti kata nama. Ini sebagai satu orang kata sebagai pengetahuan bersama. Contoh, bangunan yang paling tinggi di Kuala Lumpur ialah Menara Kembar Petronas. Maka ini ialah merelatekan bangunan kepada orang kata merelatekan bangunan kepada nama bangunan itu dengan paling tinggi. Bangunan dengan yang paling tinggi. Maka inilah relate orang kata dia punya hubungan tu sebenarnya. Okey? Yang ini hubungannya. So apa yang perlu kita beritahu ialah hubungan, kita boleh bina hubungan itu dengan menggunakan yang. Salah satu cara untuk memperluas ayat kita dengan pada bahagian subjek adalah dengan menggunakan yang. Itu sebabnya kita gunakan yang di depan. Okey? So nanti akan kongsi jawapan. Cikgu dah kongsikan jawapan tadi dah. Kamu share nanti sendiri ya. Kalau kamu tak dapat nanti kita lihat. Baik, bahawa dan untuk ni penting ya. Bahawa dan untuk ni penting. Okey, mempunyai yang ini penting ya, kena beri perhatian ya sebab ini pelajar selalu keliru dan buat kesilapan di sini. Kata hubung pancangan komplement sudah ada. Kata hubung pancangan yang ini berkaitan dengan pancangan apa?
Yang ini pancangan ke komplement, sorry. Tadi ialah komplement, yang ini ialah pancangan komplement menggunakan bahawa dan untuk. Untuk dia ada 3 fungsi. Ingat ya, untuk ada 3 fungsi. Satu, saya terangkan ya, apakah ketiga-tiga fungsi bagi untuk tersebut. Saya terangkan dulu boleh? Contoh, katakanlah saya tulis di sini, saya membeli buku untuk adik. Okey, saya membeli buku untuk adik. Ayat ini fungsi untuk adalah kata sendi nama. Ayat kedua, saya membeli buku untuk menghiburkan adik. Untuk menghiburkan adik. Di sini fungsinya adalah kata hubung. Kata hubung apa ni? Kata hubung pancangan keterangan. Nanti saya terangkan lebih jelas lagi. Kata hubung pancangan keterangan. Yang seterusnya, untuk ataupun untuk menyelesaikan masalah ini amat sukar. Kata hubung pancangan komplement untuk mesti ada di depan. Yang inilah kata hubung pancangan komplement. Ada banyak contoh nanti saya akan tunjukkan kepada kamu. Yang ini saya parking di sini dulu supaya kita nampak. Okey. Yang ini saya parking di sini dulu supaya kita nampak. Boleh? Baik, seterusnya kita lihat. Sungguh amat rumit untuk beliau menjelaskan perkara itu. Okey, siapa boleh tolong saya pisahkan ayat ini? Ini penting. Saya nak uji ni. Siapa boleh tolong saya? Kalau kita nampak di sini, okey, kalau kita nampak di sini, siapa boleh tolong saya untuk orang kata memisahkan ayat ini? Ada siapa nak cuba? Yutesh, boleh cuba Yutesh? Cikgu, sorry ya. Yang ni saya memang confused lah cikgu. Kalau confused, duduk diam-diam, saya akan beritahu kamu. Okey? So, saya nak pelajar cuba. Okey cikgu. Miss Yuan, sila cuba. Jangan type, saya nak tak baca. Kamu mesti cuba supaya orang lain dengar. Okey, salah tak apa, kita belajar sama-sama. Silakan. Masalah itu sungguh amat rumit. Dia tulis masalah itu sungguh amat rumit. Ayat kedua? Beliau menjelaskan masalah itu. Okey, saya nak terangkan di sini ya. Kenapa kamu gunakan masalah itu? Boleh beritahu saya? Sebab masalah itu ada pada bahagian belakang ini, betul? Ya. Betul tak? Itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Kalau nampak untuk sebagai kata majmuk pancangan, kata hubung pancangan komplement, untuk mesti tukar kepada sesuatu itu. Ingat ya, mesti tukar kepada sesuatu itu. Maka jawapannya ialah sesuatu itu sungguh amat rumit. Ayat kedua, beliau menjelaskan masalah itu. Nampak tak? Maka kita barulah tepat jawapannya, sesuatu itu sungguh amat rumit. Beliau menjelaskan masalah itu. Barulah betul. Tak boleh tambah perkataan masalah itu di depan. Kita hanya boleh tambah perkataan sesuatu itu. Hal ini termaktub dalam tata bahasa Dewan, boleh rujuk tata bahasa Dewan ya. Hanya boleh tambah sesuatu itu. Kalau untuk, kita gantikan kepada sesuatu itu. Kalau bahawa, kita gantikan kepada apa? Kita gantikan kepada sesuatu. Ingat ya, nanti cikgu ajar. Soalan yang kedua pula, kita lihat seterusnya. Untuk pihak saya menafikan tuduhan itu bukannya mudah. Yunis, sila cuba soalan ini. Yunis, tadi dah salah, sekarang cikgu nak awak cuba soalan ini. Tadi salah, sekarang mesti betul. Boleh cuba? Soalan-soalan malam ini sungguh mencabar. Okey, nampak pendek tapi mencabar. Sila. Ya, silakan. Tuduhan itu bukannya mudah. Tuduhan itu bukannya mudah.
Pihak saya menafikan tuduhan itu. Pihak saya menafikan tuduhan itu. Saya dah bagi tahu tadi, kalau nampak untuk sebagai kata hubung pancangan komplimen, tak boleh guna tuduhan itu. Mesti guna apa? Okey, saya cuba. Mesti guna apa? Tak, kita biarkan pelajar yang sama tu cuba dulu. Okey, sepatutnya apa? Pihak saya menafikan. No. Untuk hanya boleh tukar kepada apa? Sesuatu itu apa? Sesuatu pihak itu? Saya menafikan tuduhan itu. No. Okey, kalau pihak saya menafikan, pihak saya menafikan tuduhan itu ialah ayat yang kedua. Ayat pertama dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan yang ini. Ayat pertama dia berkaitan dengan, saya lukis ya supaya kamu nampak. Ayat pertama ni dia berkaitan dengan, tengok. Untuk ini dia berkaitan dengan bukannya mudah. Ayat kedua dia berkaitan dengan yang ini. Pihak saya menafikan tuduhan itu. Sini sudah ada pihak saya menafikan tuduhan itu. Sekarang saya nak kamu tulis yang ini pula. Untuk kita tukar kepada sesuatu itu, kemudian sambung dengan bukannya mudah. Maka jawapannya apa? Sesuatu itu bukannya mudah. Yes. Sesuatu itu bukannya mudah. Banyak pelajar tak dapat jawab. Soalan ini sangat penting. Harus berikan perhatian. Boleh? Jangan buat kesilapan. Alright, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Ada soalan nak tanya saya? Dua jawapan kita boleh terbalik tak? Tak boleh terbalik, jangan tukar-tukar jawapan. Tak boleh. Okey? Baik, soalan ketiga. Tidak sukar untuk mereka menjawab soalan peperiksaan itu. Miss I, cuba tukar kepada saya. Miss I, cuba tukar jawapan ini kepada saya. Mereka menjawab soalan peperiksaan itu. Apa yang berada di depan? Sesuatu itu tidak sukar. Ya, sesuatu itu tidak sukar. Okey, sesuatu itu tidak sukar. Okey, ayat kedua. Mereka menjawab soalan peperiksaan itu. Mereka menjawab soalan peperiksaan itu. Betul lah. Ini caranya kita jawab. Kenapa sesuatu itu kenapa tidak sukar saya tulis di ayat di depan? Sebab adanya perkataan tidak sukar di depan. Di sini kenapa bukan mudah itu? Saya tulis di ayat pertama. Sebab adanya perkataan untuk di depan. Kita kena tahu. Yang berada di tengah-tengah, ya, dalam exam kita kena tulis sesuatu itu. Ingat Megat ya, dalam exam kita kena tulis sesuatu itu. Dalam bentuk bracket ataupun tak ada bracket pun diterima. Jangan bimbang. Okay, next. Mereka mempercayai bahawa batu itu mempunyai kuasa ajaib. Siapa nak tolong saya? Jeff, silakan Jeff tolong saya. Ini saya dah bagi tahu tadi. Kalau nampak bahawa mesti tukar kepada sesuatu. Silakan Jeff. Mereka mempercayai sesuatu itu. No. Saya hanya kata bahawa tukar kepada sesuatu, bukan sesuatu itu. So jawapannya apa? Mereka mempercayai sesuatu mempunyai kuasa ajaib. Bukan. Mereka One more time. Mereka mempercayai sesuatu. Yes. Mereka mempercayai sesuatu. Ayat kedua. Batu itu mempunyai kuasa ajaib. Yes, batu itu mempunyai kuasa ajaib. Barulah betul. Sebab mempercayai ialah kata kerja, transitif mesti ada objek. Objek mesti ada sesuatu. Itu sebabnya Tata Bahasa Dewan membenarkan kita tambah perkataan sesuatu pada bahagian selepas untuk menggantikan bahawa. Kalau untuk, kita gantikan kepada sesuatu itu sebagai subjeknya. Okey ya. Yang ini sesuatu digantikan sebagai objeknya. Sesuatu ini membentuk objek bagi soalan yang keempat. Okey, thank you. Soalan yang kelima. Untuk keluarga kami menceritakan pengalaman itu adalah pahit. Ini soalan Megat. Saya nak Megat cuba Megat. Soalan ini dah mudah dah.
Soalan 4 ke 5? Ya, 4. Soalan yang kelima lah. Okey, ya. 什么？别再看一个。别抽了。哎，没有给我。不要抽了。 Keluarga kami mencerita pengalaman itu. Apa yang ada di depan? Apa yang ada di depan? Untuk kan? Untuk mesti tukar kepada apa? Sesuatu itu. Yes, sesuatu itu apa? Keluarga kami menceritakan pengalaman. Salah. Okey, keluarga kami. 不让把好那个untuk都要加那个。 Keluarga jangan bersembang di belakang tu ya. Keluarga kami menceritakan pengalaman itu. Okey, itu yang betul. Ayat pertama dia macam mana? Tolong saya. Sesuatu itu adalah pahit. Sesuatu itu adalah pahit. Betul. Sesuatu itu adalah pahit. Ini betul. Ini betul. Barulah kita kata pandai. Faham ya, Megat? Alright, good. Yang kelima. Alright, kita berhenti yang ini. Yang lain kamu boleh cuba buat di rumah. Kalau tak ada, tak habislah pukul 12 nanti. Wanita itu menceritakan bahawa makanan tersebut amat digemari pada masa itu. Maka jawapannya ialah apa? Wanita itu menceritakan sesuatu. Ayat kedua, makanan tersebut amat digemari pada masa lalu. Okey? Ayat ketujuh, pegawai pendaftar syarikat itu mengisytiharkan sesuatu. Ayat kedua, beliau masih lagi pemimpin parti itu. Okey, clear? Yang ketiga, juru terbang itu menyedari sesuatu. Typing error ni menyedari ya. Okey, menyedari sesuatu. Kipas kapal terbang tersebut mengalami masalah sebelum berlepas. Jangan bimbang, saya akan kongsikan apa yang kita bincangkan ini dalam grup. Saya akan snap bahagian ini, gambar. Saya akan snap gambar, saya dah hantar dalam grup. So kamu boleh lihat nanti soalannya, okey? Cuma ada satu typing error sahaja yang perlu saya beritahu, iaitu menyedari tak ada R. Saya type terlalu cepat tadi, maka dia dah jadi apa? Dia dah jadi ada R pula. Tapi tak mengapa, kita buat sedikit pembetulan. Okey, kita buat sedikit pembetulan supaya kita boleh betulkan terus. Okey, tanpa membuang masa, kita lihat pada bahagian yang seterusnya. Kita lihat pada bahagian yang seterusnya. Okey, ini sudah. Kemudian ingat perhatiannya, ayat majmuk pancangan komplement terbentuk apabila klausa berfungsi sebagai objek. Ingat ya. Dan subjek, pelengkap dan keterangan dipancangkan dalam ayat Indo. Ini bermakna ada 4 jenis yang boleh dipancangkan. Bermakna kita jelaskan, dipanjangkan ataupun dijelaskan ya. Iaitu objek, subjek, pelengkap atau keterangan. Okey, contoh, beliau menyatakan sesuatu, pasukan bola sepak negara kita semakin mantap. Maka jawapannya, beliau menyatakan bahawa pasukan bola sepak negara kita semakin mantap. Kalau klausa komplement sebagai subjek ialah sesuatu dinyatakan oleh beliau bahawa pasukan bola sepak kita semakin mantap. Okey. So bahawa pasukan sekolah negara kita semakin mantap dinyatakan oleh beliau. Ini yang berlaku dalam ayat majmuk pancangan komplement. Okey. Beliau berusaha. Beliau menangani masalah itu. Beliau berusaha untuk menangani masalah itu. Nampak? Yang ini tujuannya. Okey, kita lihat seterusnya pada bahagian perhatian, komplement sebagai keterangan. Beliau memberikan penjelasan kepada Perdana Menteri. Masalah itu perlu ditangani dengan sebaiknya. Maka jawapan, beliau memberikan penjelasan kepada Perdana Menteri bahawa jika belakang bahawa itu ada subjek dan predikat, maka kita salin balik semuanya. Masalah itu perlu ditangani dengan sebaiknya. Nanti kamu dapat nota ini, kamu kaji, baca baik-baik dan kalau ada soalan boleh bertanya kepada saya. So kalau di sini kata relatif yang selalu ditara tulis oleh pelajar ialah yang. Pegawai itu menjelaskan yang beliau akan menyelesaikan masalah itu. Salah. Pegawai itu menjelaskan bahawa beliau akan menyelesaikan masalah itu. That's why dalam ayat yang dipisahkan akan jadi apa? Pegawai itu menjelaskan sesuatu. Beliau akan menyelesaikan masalah itu. Itu cara kita jawab. Okey ya. Baik, kita lihat seterusnya. Jenis-jenis keterangan ada 9. Okey, yang pertama keterangan musabab. Keterangan akibat, keterangan syarat, keterangan waktu,
keterangan pertentangan, keterangan harapan, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan perbandingan, keterangan perbandingan. Ada 9 jenis yang perlu kita ketahui. Okey, apakah 9 jenis tersebut? Okey, kita lihat apakah 9 jenis tersebut. 9 jenis tersebut itu cikgu akan bincangkan satu persatu secara umum sebelum kita buat perbincangan lebih lanjut tentang ayat majmul pancangan keterangan. Yang pertama, kata hubung pancangan, yang ni nampak kan? Kata hubung pancangan keterangan yang pertama untuk musabab. Musabab bermakna sebab, iaitu kerana, lantaran, sebab, oleh sebab. Ini penting. Kata hubung pancangan keterangan kita gunakan kerana, lantaran, sebab dan oleh sebab. Okey, ini ada dalam Tata Bahasa Dewan. Kalau kata hubung pancangan akibat ada 2, hingga dan sehingga. Hingga ada had waktu, sehingga tak ada had waktu, bermakna till the end. Contoh, dari pagi hingga petang ada had waktu. Tapi kalau sehingga, dari hidup hingga mati. Nampak? Sarah, dari hidup sehingga mati baru betul. Itu beza antara hingga dengan sehingga. Jangan buat kesilapan. Nanti kita akan masuk satu lagi sesi berkaitan dengan penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam ayat majmuk pancangan keterangan sebab fungsinya terlalu banyak. Kalau syarat ada berapa? Ada lebih kurang 5 atau 6 contohnya. Sekiranya, andai kata, okey, sekiranya, andai kata, kemudian jikalau, jika, kalau, itu semua ialah kata hubung pancangan keterangan syarat. Okey. Kemudian kalau waktu, ada banyak ni waktu. Sejak, semenjak, setelah, sewaktu, okey. Kemudian ada sementara, tatkala, ketika. Okey, sementara, tatkala dan ketika. Sementara, tatkala dan ketika juga berkaitan dengan waktu kita gunakan. Yang ini kita tak bincang secara lebih lanjut kerana kita ada satu lagi sesi untuk kata majmuk ataupun kita kata ayat majmuk pancangan keterangan. Kalau harapan ada apa? Ada supaya, agar, moga-moga. Okey, ada semoga, kalau-kalau, okey, dan apa? Ada kalau-kalau. Seterusnya, yang ini pertentangan. Bermakna kita against, walaupun, meskipun, kendati pun, biarpun, sungguh pun, walau bagaimanapun, sedangkan, namun, sekalipun. Semua inilah kata hubung pancangan keterangan, pancangan keterangan pertentangan. Okey? Jenis yang seterusnya berkaitan dengan cara, iaitu dengan. Okey, cara dengan. Dengan pun ada dua fungsi ya. Saya akan tunjukkan fungsinya kepada kalian. Apakah fungsi yang boleh saya tunjukkan? Kita lihat di sini fungsinya. Saya tulis di sini ya. Tengok baik-baik. Contoh, saya membeli buku dengan ibu. Ini fungsinya lah kata sendi nama. Kalau saya menulis karangan dengan menggunakan pen. Yang inilah kata hubung pancangan keterangan cara. Kalau saya tulis, saya menulis karangan dengan pen. Yang ini pula fungsinya lah kata sendi nama. Berbeza. Okey? Sebab ayat yang pertama, ayat yang kedua ini, ayat pertama dan ayat ini tak boleh dipisahkan. Hanya ada kata hubung yang berbentuk pancangan keterangan boleh dipisahkan. Maka yang ini apabila dipisahkan akan jadi saya menulis karangan, saya menggunakan pen. Okey? Saya menulis karangan, saya menulis karangan, ayat pertama. Ayat kedua,
saya menggunakan pen. Itu cara kita kita lihat pada bahagian kata hubung. Ingat, nak uji sama ada perkataan itu kata hubung ataupun tidak, cuba pisahkan. Kalau dapat dipisahkan, confirm itu kata hubung. Kalau tak dapat dipisahkan, seperti ayat pertama, saya membeli buku, saya ibu. Boleh ke? Tak boleh. Apabila tak boleh, maka ini bukan kata hubung. Okey? So yang ini pun sama. Saya menulis karangan. Ayat pertama. Ayat kedua, saya pen. Tak boleh. Maka ini fungsi dengan ialah kata sendi nama. Fungsi dengan ini membentuk kata sendi nama. Okey? Fungsi dengan ini membentuk kata sendi nama. Saya cuba highlightkan supaya kamu dapat lihat di sini ya. Dan saya akan hantar dalam grup supaya semua akan nampak. Itu perbezaan antara kata sendi dengan kata hubung. Okey. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya akan masuk satu lagi berkaitan dengan tujuan. Tujuan nampak ada 3. Untuk ada 3 Satu ialah ya, tu untuk, demi dan bagi berbeza. Nampak tak? Untuk demi dan bagi. Ada 3. Okey, satu lagi saya nak tunjuk kamu iaitu berkaitan dengan apa? Satu lagi saya nak tunjukkan kamu fungsi untuk. Fungsi untuk saya nak tunjukkan. Tengok baik-baik saya tulis ya. Okey, tengok baik-baik ya. Saya menyelesaikan masalah itu untuk ibu. Boleh tak kita pisahkan? Maka untuk ini berbentuk kata sendi nama. Okey. Ayat kedua. Untuk menyelesaikan masalah itu agak sukar. Yang ini berbentuk kata hubung. Kata hubung pancangan apa? Pancangan komplement. Okey, pancangan komplement. Ya, maka dia akan jadi sesuatu itu agak sukar, kemudian masalah sesuatu itu agak sukar. Okey, untuk saya menyelesaikan masalah itu agak sukar. Maka dia akan jadi sesuatu itu agak sukar, saya menyelesaikan masalah itu. Okey, saya jelaskan di sini. Sesuatu itu agak sukar, ayat pertama. Ayat kedua ialah saya menyelesaikan masalah itu. Itu fungsi bagi kata hubung pancangan komplement. Contoh, saya membelikan adik sebungkus nasi lemak untuk menggembirakan hatinya. Okey. Maka di sini fungsinya ialah kata hubung pancangan keterangan tujuan. Apa tujuan dia beli nasi lemak tu? Apa tujuan dia beli nasi lemak? Cikgu, yang ni tak pancangan komplement Yang ini pancangan komplement, bukan. Pancangan komplement ni saja. Yang ni ialah pancangan keterangan. Okey? Yang ini adalah pancangan keterangan. So ayat pertama ialah saya membelikan adik sebungkus nasi lemak. Okey, ayat kedua ialah tujuannya apa tujuannya? That's why kita kata hubung pancangan keterangan tujuan. Tujuannya, maka saya menggembirakan hatinya. Nampak tak? Saya menggembirakan hatinya. Hatinya itu adik lah. Maka di sini apa tujuan kita membelikan si lemak? Tujuannya adalah untuk menggembirakan hati. Maka inilah kata hubung pancangan keterangan tujuan. Okey? So jangan buat kesilapan ya. Untuk ada 3 fungsi. Pertama, jika untuk itu dalam ayat dan ayat itu tak boleh dipisahkan, maka fungsinya ialah kata sendi nama. Yang kedua, jika ayat itu dapat dipisahkan dan fungsinya bertujuan, bermakna tujuan, maka itulah kata hubung pancangan pancangan tujuan ya. Kalau fungsinya adalah untuk menerangkan sesuatu
Yes, pelajar perlu tahu jenis beza kata hubung kerana dalam peperiksaan boleh juga diuji analisis ayat. Kerana dalam DSKP ya, cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu, kamu nampak skrin saya dalam DSKP di 5 poin. Cikgu nak tunjuk cikgu nak tunjukkan apa? Cikgu nak tunjukkan DSKP kepada kamu supaya kamu tahu apa yang akan keluar dalam peperiksaan. Jika tidak, kita akan kerugian. Okey. So cikgu nak tunjukkan kepada kamu berkaitan dengan alright, saya tunjukkan DSKP tingkatan 1. Saya tunjukkan DSKP tingkatan 1. Kenapa pelajar kena tahu jenis-jenis ayat dan sebagainya. Okey? Kerana dalam peperiksaan pelajar-pelajar harus tahu beberapa perkara. Antara perkaranya ialah 5.6.1 iaitu ini DSKP tingkatan 1 ya, menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat mudah. Bermakna pelajar harus ada pengetahuan menganalisis. Dia kena tahu apakah kesilapannya dan jenis kesilapan tersebut. Jika tidak, pelajar itu tidak akan mendapat markah. Sama juga maksudnya, sama juga dalam DSKP tingkatan 2, pelajar juga haruslah mempunyai pengetahuan menganalisis. Okey, pelajar juga harus ada pengetahuan menganalisis dan membetulkan kesalahan. Tingkatan 4 pun sama, tingkatan 5 pun sama, harus ada pengetahuan tentang menganalisiskan ayat. Oleh sebab itu kita kena tahu banyak perkara tentang analisis ayat. Banyak lagi yang perlu saya kongsikan. Okey, dan cikgu nak lihat satu lagi ya sebelum kita lupa berkaitan dengan yang ni tujuan sudah kan, untuk demi dan bagi cikgu dah terangkan. Okey, untuk tujuan dan bagi, kemudian perbandingan. Perbandingan juga merupakan kata hubung pancangan keterangan. Ada 9 jenis, yang ni yang terakhir, seperti, macam, seolah-olah, seakan-akan, ibarat, bagaikan dan bak. Saya berikan satu contoh kepada kalian. Contoh yang boleh saya berikan kepada kalian adalah seperti berikut. Tengok baik-baik contohnya. Contoh wanita itu cantik. Wanita itu bidadari. Nampak? Maka jawapannya wanita itu cantik seperti bidadari. Okey, wanita itu cantik seperti bidadari. Maka inilah fungsi kepada ayat kata hubung seperti. Okey, bezakan jenis akan keluar dalam peperiksaan objektif juga akan keluar. Miss I kena berikan perhatian kerana format baru. Okey, adakah laksana umpama bagai sama tak? Sama saja. Okey, sama perkara ini. So jangan bimbang, semua perkara itu sama sahaja. Terutamanya yang ini, seperti, macam, seolah-olah, seakan-akan, ibarat, laksana, bagaikan, bak, semua itu sama fungsinya. So ada 9 jenis yang perlu dikuasai oleh calon peperiksaan. Okey, cikgu kamu akan tunjukkan DSKP SPM tak? Ya, saya akan tunjukkan DSKP SPM juga. DSKP SPM cikgu tunjukkan, ada pelajar nak tanya saya, kalau DSKPM ada di mana? Yes, saya tunjukkan kepada kamu. Ada yang tak percaya pula, keluar dalam exam nanti macam mana? DSKP tingkatan 5, okey, mengenal pasti, nampak tak? Mengenal pasti golongan kata tugas. Salah satu kata tugas ialah kata hubung. Kemudian mengenal pasti, okey, menggunakan ayat dasar yang betul. Ini sangat penting. Dalam DSKP tingkatan 4. Kalau DSKP tingkatan 5, jawapan pelajar akan diuji dalam 5.3.3 iaitu memahami dan menggunakan ayat majmuk yang betul mengikut konteks. Nampak tak? 5.3.3. Oleh sebab itu, perkara ini sangat penting dan mesti kita kuasai. Kenapa saya gabungkan? Kerana Form 1 sampai Form 5 mempelajari perkara yang sama. Tetapi pelajar selalu membuat kesilapan demi kesilapan yang sama. Mulai hari ini, jangan buat kesilapan lagi. Nanti cikgu akan share semua slide tersebut sehingga nota-nota yang berkaitan dengan kata hubung pancangan
keterangan. Okey? Dan cikgu nak kata hubung pancangan keterangan nota itu cikgu tak tunjukkan kerana cikgu akan simpan untuk satu lagi kelas ini, kesinambungan kelas ini ya. Cikgu akan tunjukkan nota, cikgu akan berikan nota itu kepada kamu sehingga slide yang terakhir saya tunjukkan tadi. Jangan bimbang, ada lebih 20 slide saya akan sediakan kepada kamu. Kerana cikgu nak awak gunakan bahan tersebut belajar untuk memisahkan ayat, menyambungkan ayat. Okey? Kalau nampak kata, cikgu nak beritahu awak. Cikgu, bagaimana dengan pelajar tingkatan 4 tahun ini dah guna KSSM? Ya, ada perbezaan tak dengan DSKP? Inilah DSKP KSSM-nya. Okey? Itulah DSKP KSSM yang saya tunjukkan tadi. Okey? So jangan takut, itu DSKP KSSM. Awak mungkin tak kenal lagi. Ini DSKP KSSM. Nampak tak? Ada KSSM tingkatan 4. Okey, KSSM tingkatan 4. Okey, di sini jelas ada tulis DSKP KSSM tingkatan 4. Okey, so jangan buat kesilapan. Okey, jangan buat kesilapan lagi dan lebih kurang 17 hingga 18 slide itu akan saya kongsikan dan saya berharap semuanya dapat belajar sesuatu. Topik ini susah tak? Yes, bagi saya susah juga. Kerana pelajar perlu banyak membuat latihan. Kalau pelajar banyak membuat latihan dan mengetahui fungsi-fungsi kata itu, tak ada masalah. Boleh jawab. Yang penting keinginan untuk belajar. Betul? Kalau kita ingin belajar, kita akan berjaya. Kalau kita tak ingin untuk belajar, apa-apa nota yang terbaik kepada kamu pun, kamu tidak akan berjaya. Okey? Kalau tidak ada soalan lagi, cikgu akan minta diri dulu kerana dah 10.30, semuanya dah penat nak tidur. Cikgu kalau soalan minta pelajar cerakinkan ayat, soalan yang pelajar tulis mesti mengikut urutan. Mesti ikut urutan. Kalau tak ikut urutan, kosong markah. So jangan ajar cara yang salah ya. So jadi sebagai seorang guru ataupun tutor ataupun pembimbing, guru tuition dan sebagainya, kita semua guru. Kita mengajar murid dengan cara yang betul untuk mendapat ilmu yang betul supaya dalam peperiksaan mereka tidak menjadi mangsa. Okay? All the best. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang untuk apa? Untuk berkaitan dengan kata, hubung, pancangan, keterangan. Okey, keterangan juga. So sebab bahagiannya terlalu banyak dan banyak lagi latihan mencabar yang akan saya masukkan. Soalan-soalan kibat akan saya masukkan and all the best. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.